Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current MY. Bayangkan kawan-kawan, seekor khinzir bernama Napoleon yang kononnya ingin membebaskan ladang daripada penindasan manusia, akhirnya menjadi lebih kejam daripada tuan asalnya. Bunyinya macam dongeng, kan? Tetapi bagaimana jika cerita dongeng Orwell itu sedang berlaku di negara kita, di Malaysia pada hari ini? Adakah kita sedang diperbodohkan dengan politik dendam, agama yang ditunggang, dan retorik yang kosong? Pada video kali ini, kita akan bongkar politik kandang yang didakwa berlaku dalam blok pembangkang Perikatan Nasional. Jangan kemana-mana, ini bukan sekadar ulasan, tetapi ini adalah pendedahan tentang wajah sebenar kuasa yang semua kita patut tahu. Baiklah kawan-kawan, dalam novel klasik Animal Farm karya George Orwell, kita disajikan dengan alegori bagaimana kuasa boleh mengubah segalanya. Watak utama seekor khinzir bernama Napoleon bangkit memimpin revolusi haiwan melawan manusia. Tetapi selepas berkuasa, Napoleon menindas rakan sekandangnya dengan lebih zalim dan lebih licik daripada manusia itu sendiri. Kini analogi itu menjadi lebih relevan apabila kita meneliti cara Perikatan Nasional, terutamanya PAS dan Bersatu, menjalankan peranan mereka sebagai pembangkang. Mereka tampil dengan slogan memperjuangkan Islam, Melayu dan juga rakyat. Tetapi jika kita perhalusi, perjuangan itu dilihat lebih sebagai topeng untuk menutup kekeliruan hala tuju, kekosongan dasar, dan politik dendam. Sama juga seperti Napoleon, mereka tidak mahu mengubah sistem, mereka hanya mahu menggantikan orang di dalam sistem itu, tanpa sebarang reformasi yang bermakna. Mari kita tengok contoh paling nyata. Himpunan Turun Anwar kononnya mahu menuntut perubahan kerana kegagalan ekonomi dan kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penganjur mendakwa akan menghimpunkan lebih 500,000 orang. Realitinya hanya 18 hingga ke 20,000 sahaja yang hadir. Memang hambar. Rakyat semakin bijak. Mereka tidak akan hadir hanya untuk laungan yang kosong. Dan jika kita bandingkan fakta semasa Perikatan Nasional mentadbir dari 2020 hinggalah 2022, rekod mereka pun tidak juga cemerlang. Ketika itu ekonomi lumpuh, pelaburan menjunam, bantuan tidak tersusun dan kestabilan politik sangatlah rapuh. Mereka kini menuduh Anwar gagal, tetapi lupa tentang cermin sejarah mereka sendiri. Yang lebih mengejutkan, semasa himpunan Turun Anwar itu berlangsung, ahli parlimen PAS dari Jasin, Zulkifli Ismail, membacakan kunut nazilah terhadap Anwar Ibrahim. Doa ini selalunya dibaca ketika umat Islam menghadapi ancaman besar seperti perang ataupun bencana. Tetapi kali ini doa itu digunakan ke atas seorang pemimpin Muslim yang dipilih secara sah melalui demokrasi. Menteri Agama sendiri menyelar tindakan itu sebagai tidak beradab dan menyimpang dari semangat syariah. Apakah ini satu perjuangan Islam? Atau adakah ini manipulasi agama untuk menjatuhkan lawan politik? Bukankah itu sangat berbahaya? Bila agama digunakan sebagai senjata politik, ia tidak lagi membawa rahmat, tetapi menjadi satu alat mencipta kebencian. Lebih malang, dalam isu-isu penting seperti pendidikan dan ekonomi, kita hampir tidak dengar sebarang idea ataupun pelan dari Perikatan Nasional. Tiada usaha untuk memperbaiki silibus pendidikan, tiada pelan tentang reformasi TVET, tiada rancangan tentang subsidi bersasar ataupun strategi pelaburan. Apa yang ada? Hanyalah slogan, serangan pribadi, dan politik sentimen. Persoalannya, adakah rakyat Malaysia mahu pembangkang yang hanya tahu menjerit tukar PM
tanpa arah tuju yang jelas. George Orwell menulis dalam Animal Farm, "All animals are equal, but some animals are more equal than others." Inilah gambaran politik Perikatan Nasional menurut penulis artikel yang kita sedang ulas ini. Mereka melaungkan keadilan, tetapi bila pemimpin sendiri disiasat atas rasuah, mereka berdiam diri. Mereka menjerit kononnya kerajaan menindas, tetapi ketika mereka berkuasa, merekalah yang paling memperalatkan institusi, menekan media, dan juga melambatkan reformasi. Sekadar peringatan, ini bukanlah kali pertama PAS dan Bersatu dikritik kerana retorik tanpa dasar. Sebelum ini dalam isu vaksin semasa pandemik, ada dalam kalangan pemimpin mereka yang menimbulkan keraguan terhadap sains dan menyebarkan teori konspirasi. Isu pelantikan duta politik, penggunaan dana jana wibawa, pelantikan keluarga dalam GLC, semua ini berlaku di bawah pemerintahan mereka sebelum ini. Justru, artikel ini menyeru kepada satu perkara. Malaysia memerlukan pembangkang, tetapi bukan pembangkang seperti ini. Demokrasi yang sihat memerlukan kritikan yang membina dan bukanlah perpecahan. Kita perlukan pembangkang yang ada dasar, ada visi, dan ada pelan konkret untuk negara, dan bukan pembangkang yang menunggang agama, bermain isu kaum, dan melagak-lagakan rakyat. Rakyat bukan lagi haiwan ternakan yang boleh ditipu dengan slogan. Kita perlu keluar dari kitaran politik kandang, kitaran kuasa yang hanya menukar wajah penindas tetapi tidak membawa perubahan yang sebenar. Fakhruddin Muslim, ketua cabang PKR Tenggara yang menulis artikel ini, menyatakan dengan jelas, ini bukan penolakan terhadap pembangkang. Ini adalah seruan kepada integriti. Kerana politik bukanlah gelanggang haiwan dan kita bukan mangsa dalam kandang yang mudah dibeli dengan retorik dan juga manipulasi. Tapi persoalannya sekarang, adakah benar pembangkang hari ini hanya mahu kuasa dan bukan dasar? Atau ini semua hanyalah propaganda kerajaan untuk menjatuhkan kredibiliti mereka? Dan persoalan yang seterusnya, patutkah seorang ahli parlimen membaca doa laknat kepada Perdana Menteri yang sah hanya kerana perbezaan politik saja pun? Dan jika kita mula menerima tindakan seperti ini sebagai normal, ke manakah arah tuju politik negara kita? Adakah kita sedang menyaksikan kebangkitan diktator baru yang berselindung di sebalik serban, kopiah, dan slogan rakyat? Adakah kita sedang berada dalam kandang itu tanpa kita sadar? Kalau Anda rasa ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini supaya lebih ramai rakyat Malaysia tahu apa yang sedang berlaku di belakang slogan dan juga bendera. Kami mahu dengar pandangan Anda, adakah PAS dan Bersatu benar-benar gagal sebagai pembangkang? Atau adakah artikel seperti ini terlalu bias dan berat sebelah? Coba tuliskan komen Anda, pandangan Anda, ulaskan jawapan Anda di ruangan komen. Mari kita berdebat secara matang. Dan selepas itu, jangan juga lupa untuk subscribe ke channel ini, Karens VMY, untuk pendedahan politik yang paling panas, berani, dan tidak berpihak. Kerana di sini, kawan-kawan, kita bukan haiwan dalam kandang. Kita adalah rakyat yang menuntut kebenaran. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja. Terima kasih semua.